Assalamualaikum. Ain Zani. Assalamualaikum everyone. Okay, thank you for joining us malam ni. InsyaAllah Ustaz Don Daniel will be with us in a moment. Sambil-sambil tu tadi tunggulah kawan-kawan tadi masuk. Who do we have here? We have Alia Sisters. Our team Alia ada jadi sini. Ada geng-geng dari Taib juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, insyaAllah sekejap lagi Ustaz Don will join us. InsyaAllah sekiranya sekarang bis kita ada kan bertanya soalan kah, kan menyampaikan apa-apa, boleh nanti just put at the comment atau di bawah. Oh, sebelah saya ada Sister Zira, tim Alia aja. InsyaAllah Sister Zira malam ni mewakili Alia lah untuk apa tu, sembang-sembang sama Ustaz Daniel, InsyaAllah. Thank you Alia Sisters, Fik, Babu Fahim, Uzair Johar, Wai, Mashita, Kiki Ahmad, Ain Zani, Wadi, Mr. Kai dari Taib, Mas Fahri, Wak Misai, Fajria Mahidi, Hajanega, Izzah 2011, Nabila Syam, Faiz, Hafizah, Masnani, Haji Munaf, Isati, Lisa Omar. Alhamdulillah ramai. Oh, we have Brother Amaris also, our partner dari KL, partner Alia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Don is with us now. Mesti request depan. Oh, Yes. Ustaz sekarang request. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz boleh request join live, InsyaAllah. Macam mana tu? Ada di sini. Kalau keluar di sini kita ni accept saja. Sekejap tadi tunggu Ustaz join. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal Ustaz?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sehat, Semua family di dekat Brunei sana. sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya di sini pun sihat, Alhamdulillah. Okey. Sos, biasalah. Terima kasih Ustaz untuk meluangkan masa. Sebenarnya tim Brunei rindu ni nak bekerja sama dengan Ustaz. InsyaAllah ada rezeki kita bekerjasama dan hari ini Alhamdulillah dapat kita Alhamdulillah bekerjasama. ada rezeki. Alhamdulillah ada rezeki. Terima kasih. Kami Hari ini Brunei apa khabar? Macam mana Brunei di sana sama macam Malaysia juga? Ada sekatan perjalanan dan sebagainya? Alhamdulillah so far dekat Brunei tak ada PKP. Tapi memang diorang tekankan social distancing lah. Alhamdulillah hari ni tak ada kes baru. Wow, Dah Alhamdulillah. few days dah tak ada kes baru. Total kes Alhamdulillah. pun 139 kalau tak silap total kes. Bagus, sampai hari bagus. ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Malaysia pun Alhamdulillah dah terkeluar daripada carta dan hari ini pun kalau ikut government Malaysia pun jumlah kita punya orang yang dijangkiti makin menurun dan sekarang kita tengah cari pula siapa-siapa lain yang mungkin kita terlepas pandang dan sebagainya lah. Dari segi masyarakat awam, Alhamdulillah, dan kita masih lagi menggalakkan supaya semua orang Malaysia masih berjaga-jaga, masih mengekalkan PKP, masih dengar cakap dan taat kepada pemerintah. Macam itulah. PKP ni sampai bila Ustaz? Kalau ikutkan sampai dalam yang diwartakan sampai kalau di Selangor ikut titah Sultan sampai hujung Mei. Januari, Februari, Mac, April, Mei. 30 Mei. Kalau ikut dalam surat ni lah, titah tuanku lah. Maknanya tuanku suruh masjid dan sebagainya masih kuarantin sampai 30 Mei. Oh, dekat Brunei pun sekarang masjid ditutup dululah buat sementara. Oh, kat Brunei pun tutup juga masjid lah. Yes. Kalau Malaysia secara umumnya 28 Mei lah. Tapi Selangor 30. Tapi kalau Selangor dilajakkan sedikit. So sekarang ni Ustaz kerja work from home lah dekat rumah. 28 April. Silap isteri saya duk jerit. Salah 28 April lah. 28 April lah. Tapi Selangor sampai 31 Mei. Kacau. Sama je Dr. Husna. 30 Mei. Ya. Orang Brunei semua kirim salam kat Dinda. Dia pun kirim salam balik kat semua dengan Assalamualaikum. 28 April lah. Silap. Minta maaf. Okey. Jadi InsyaAllah malam ni InsyaAllah malam ni kita nak Zura. Macam mana ada orang. Assalamualaikum. Sebenarnya kita ada Sister Zira, tim Alia juga. Okey. Nak ajak sembang-sembang je lah dengan Ustaz malam ni. Macam mana nak cerita? Boleh sangat. Jadi marilah sama-sama kita mula majlis ilmu kita, sembang-sembang kita ni dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, sahabat-sahabat saudara yang terlibat dengan COVID-19 yang dah pergi dahulu daripada kita. Allah ambil mereka supaya menjadi mereka itu menjadi satu ilmu kepada kita. Dan kita doakan supaya mereka ditempatkan dengan orang-orang yang soleh kerana mereka duduk dengan Allah Ta'ala itu sebaik-baik pemelihara. Dan hadiahkan juga Al-Fatihah ini kepada semua ibu bapa kita, datuk nenek kita, moyang kita semua, sama ada yang hidup ataupun yang mati, yang dah meninggal dunia. Dan juga kepada para masyayikh yang telah banyak mengajarkan kita ilmu di Brunei, yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, fahaman-fahaman yang lurus dan benar di bumi Brunei. Dan begitu juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Dan kat surah Al-Fatihah ini juga Allah Ta'ala mengangkat COVID-19 atau Corona ini daripada muka bumi, seperti mana Allah menghilangkan api dengan air,
menghilangkan wabak dengan angin dan sebagainya. Begitu juga dengan adanya berkat surah Al-Fatihah ini, kita mengharapkan supaya kita semua dijauhkan daripada corona yang mana yang tak kena, dan selamat walafiat melalui bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Okey, nak sembang apa Ustaz tu? minta izin kejap. Nak tekan rekod jap. Kejap Lupa nak tekan rekod tadi. Okay, Ustaz. Oh ya ke? Okey. Oh, rekod tu dekat dalam butang ni juga ah. Boleh. Dekat handphone Ustaz lah. Oh, okey. Okey. Okey, hari ni nak sembang apa? Hari ini kita ni akan sama-sama memberikan tajuk kepada Ustaz dan juga penonton-penonton yang berada di Instagram Alia Official. Yang mana tajuk ini memang kita bila buka Facebook, buka Instagram, buka TV, semuanya mengenai dengan COVID-19. Ya, betul. Ustaz, betul. Dan juga ia telah melanda bukan saja di negara Malaysia, Brunei Darussalam, malah di seluruh dunia, yang mana ia menjadi salah satu pandemik Ustaz. Dan mungkin memberi impak yang besar kepada setiap individu, bukan saja dari segi perniagaan, malah pelajar-pelajar juga turut terbatas mungkin dari segi pergi ke sekolah dan terpaksa belajar secara online. Dan mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit sebanyak macam mana kita ni sebagai individu yang memang merasakan perubahan ini terlampau drastik kepada kehidupan kita di masa ini. Biasanya keluar rumah tak ada batas dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit pandangan macam mana untuk menerima keadaan ini secara positif dan juga menerima takdir daripada Allah SWT. InsyaAllah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh memberikan ulasan sedikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suara saya clear? Yes, clear. Alright. Okay. Jadi sebelum tu maaf saja sekadar ni je lah, minta maaf lah. Dalam yang duk tengok kita ni rata-ratanya orang Brunei ke orang Malaysia? Kita boleh tahu tak? Tak tahu no. Cuba respon sikit. Yang follow-following dari Brunei ke dari Malaysia ni? Mungkin boleh komen Brunei, Malaysia. Mungkin boleh komen siapa yang Malaysia, siapa yang dari Brunei. Kita tengok sebab nanti saya bagus duduk sembang apa, sebab saya cubalah untuk make sure saya adil dan menepati Brunei Darussalam. Kita macam dia selang sedih ya, Malaysia Brunei. Alhamdulillah. Okey. Kan betul tak? Selang sedih Malaysia Brunei. Alhamdulillah. Betul. Okey. Tu isteri saya tu. Okey. Bukan Malaysia tu bawa rumah. Okey. Alright. Okey. Wah, Malaysia. Alright. Okey. Pertama sekali sebelum saya jadi maknanya sama banyaklah kita kata orang yang view kita pada malam ni sama banyak. Jadi saya akan
kedua-dua saya cuba untuk seimbangkan dan menunjukkan betapa beruntungnya saya orang Malaysia dan betapa beruntungnya siapa orang Brunei. Maknanya kita sama-sama beruntung. Jadi sebelum saya mula dengan lebih jauh, pertama sekali saya nak juga mengajak semua kawan-kawan dan menonton yang mendengar yang join kita. Pertama, kita panjatkan, bukanlah panjat, maknanya kita rafa'kan, orang kata apa, tinggikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala bagi kita apa yang jadi hari ini. Alhamdulillah. Mungkin dari segi bahasa Allah boleh bagi kita jadi teruk lagi, seperti mana bom yang berlaku di Hiroshima. Betul tak betul? Betul. Ada bom yang berlaku di Hiroshima menyebabkan radiasi apa ibu panggil apa ibu? Bo, yang kalau bom nuklear tu panggil apa kalau kesan dia? Bom nuklear kalau kena kesan dia panggil apa? Kesannya. Radiation. Radiation. Okey, halalah radiation pun radiation. Okey, jadi radiasi. Jadi bila kita kata Allah boleh bagi jadi lagu tu. Barangkali kita semua kena ke dalam keadaan virus ni mai dalam keadaan meletupkan dan sebagainya, boleh. Tapi Allah bagi dalam keadaan masya-Allah tabarakallah, syukur pada Allah Taala, alhamdulillah. Itu kena kata banyak. Yang kedua, bila kita sebut berkaitan dengan perkara macam ni, dia melatih kita. Inilah masanya kita nak latih otak kita. Dia nak latih otak kita supaya otak kita sentiasa nampak benda yang positif. Ni Allah latih. Faham? Okey, macam ni. Bila kita kata Allah didik kita atau latih kita, kita kena faham maksud tu. Maksudnya apa? Dalam Allah boleh bagi benda lain. Tapi Allah nak semua orang duduk dalam keadaan kuarantin, berjaga-jaga, jaga jarak. Allah yang paksa kita. Tu istilah dia. Allah paksa kita untuk kita buat apa yang kita buat hari ini. Maknanya apa? Allah mendidik kita. Betul apa yang Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Nanti siapa yang saya cakap ni jangan lupa lah, geng-geng yang selalu ikut saya, dia tahu dia pakai tulis nota dalam ni supaya senang nak dapat tangkap. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala biasa meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kata, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah sebaik-baik yang mengajar aku adab. Adabani Rabbi. Allah yang mengajar aku adab dan Allah lah sebaik-baik yang mengajar aku adab. Cuba kita tengok dalam kehidupan kita seharian. Saya kalau tak pergi ke sekolah yang saya pergi sebelum ni, saya tak akan jadi seperti mana saya jadi hari ni. Saya kalau tak pergi ke Ma'had Tafiz untuk hafal Quran, saya tak akan jadi seperti mana saya jadi hari ni. Allah bentuk kita, dia paksa kita untuk jadi keadaan ini. Sebab apa? Allah didik kita. Dan dengan COVID-19 ni, Allah tengah didik kita untuk belajar memandang positif banyak benda. Bahasa agama kita panggil husnul zan. Bahasa agama kita panggil husnul zan. Bahasa orang putih mungkin ada banyak. Satu, positive thinking. Kedua, look on the bright side. Okay. So dia ada banyaklah istilah dia. Bahasa Melayu pula bersangka baik. Itu istilah kita lah, sangka baik. Jadi jom kita tengok, ada tak beberapa peristiwa yang berlaku yang membuatkan, kalau kita kata orang tulis dalam buku motivasi, barangkali kita kata ni depa ni tulis saja aku, depa tahu ke? Mungkin kita akan ragu-ragu macam tu. Tapi apa kata kalau kita tengok, saya tak kata, cuma saya nak kata kebarangkali ada setengah orang akan kata macam tu. Jadi okey, kita tak mau pakai lagu tu. Kita ambil apa yang ulama kata. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini pewaris Nabi. Jom kita tengok. Suatu hari, ini di zaman pemerintahan siapa ya? Zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar.
yang mana ada seorang sahabat Nabi yang mana merupakan menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada, ini adalah di zaman Nabi, rasanya ni zaman Nabi ni. Okey, ada satu hadis. Hadis ni ada sebahagian riwayat memandang kata hadis ni hadis dhaif, ada yang kata hadis ni hadis yang tak betul lah kita kata. Jadi pada saya kalau kita ambil ini sebagai hadis dhaif pun no problem, sebab dia kalau kita ambil dari segi makna banyaknya harta. Apa dia? Ada satu hadis itu yang biasa kita dengar, Sayyidina Uthman Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Betul-betul. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf antara orang yang akan agak sedikit lewat masuk ke dalam syurga disebabkan oleh menghitung hartanya banyak di hari akhirat. Maknanya banyak harta dia, terlalu banyak sehingga kan malaikat nak kena hitung ini kena buat. Itu sebahagian kata hadis ni hadis dhaif dan sebahagian kata hadis tak betul. Tak apa. Kalau kita ambil hadis dhaif sekalipun, kita nak ambil pengajaran kata seandainya begitulah keadaannya, maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf mencari-cari cara bagaimana dia nak mengurangkan hartanya. Tapi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf bukan orang yang bodoh. Beliau adalah sahabat baginda Nabi SAW dan beliau juga biasa disebutkan di dalam sirah Hijratul Rasul ketika Nabi Rasul SAW berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah, antara orang yang tak ada yang hanya ada sehelai sepinggang, tak ada apa, adalah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Jadi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf bila di-offer oleh orang Ansar untuk bagi segala-galanya, dia kata tak, bagi saya pinjam modal. Saya pinjam modal, saya bagi balik. Maknanya dia bukan orang bodoh, dia orang cerdik. Betul tak? Alia official pun tak. Bukan orang bodoh yang boleh buat bisnes. Dia kena orang cerdik baru boleh buat bisnes. Betul? Jadi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dia berfikir macam mana dia nak kurangkan harta dia untuk dia membolehkan dia menjadi kurang hartanya. Okey? Jadi kalau saya bawa dan ajak semua tengok, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dia buat apa dengan duit dia yang banyak? Dia membeli kurma orang Islam dan penduduk Madinah ketika itu yang mana tidak jadi kurma mereka, kebanyakannya rosak. Sebahagian kata kurma ni disimpan dan untuk bekalan, tapi disebabkan para sahabat ada yang pergi berperang, jadi kurma ni rosak. Jadi nak buat macam mana? Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pun disebabkan tengok keadaan orang Islam kurma tak jadi, dia beli semua kurma yang rosak orang Islam punya. Jadi orang Islam ketika itu yang ada, dan kita kata kita tak gunakan orang Islam lah, kita kata penduduk Madinah ketika itu merasakan, ya Allah, ingatkan habis dah kurma rosak, tak ada rezeki nak jual, siapa nak beli, orang saudagar pun tak ada nak mai apa semua. Tengok-tengok datangnya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dengan hartanya yang banyak, dia beli semua kurma-kurma yang rosak penduduk Madinah. Dia beli, dia simpan dekat dia. Jadi pada hakikatnya kita kata, Allah, habislah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ini macam mana ni? Kurma rosak semua ada dekat dia. Kurma rosak semua ada dekat dia. Dan orang-orang Madinah dapat duit, dapat dibeli dia punya kurma dia. Maknanya mereka boleh membeli roti, boleh beli lagi gandum, boleh beli lagi jagung, boleh beli lagi. Jadi orang lain mendapat kesenangan dengan sebab akhlak Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Okey, tengok kita tengok. Tengok sekali datang rombongan daripada Habsyah. Itu utopia. Mai saudagar daripada Habsyah, mereka sampai di bumi Madinah, mereka kata, kami di bumi Habsyah sekarang sedang dilanda sejenis penyakit yang mana ubat penyakit ini telah dijumpai dan ubatnya ialah kurma yang rosak. Masya Allah. Nampak tak? The bright side. Sentiasa berpandangan positif. Sekiranya kita buat kerana Allah,
pasti Allah akan tolong. Jadi soalannya sekarang, siapa yang ada kurma rosak? Sayyidina Ini bukti Abdul life Rahman perfect bin dan Allah. Auf. Yes. Sayyidina Abdul Rahman bin Yes. Auf seorang sahaja yang ada kurma rosak semua penduduk Madinah sebab dia dah beli. Maka bayangkan orang Habsyah Utopia ketika itu membeli daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf yang dari tadi nak mengurangkan hartanya disebabkan disebabkan dia kurangkan harta kerana Allah. Nampak? Dia kurangkan harta sebab dia nak jumpa Allah cepat. Kurangkan harta kerana Allah, Allah bagi jadi kaya apa? Lagi bertambah kaya. Lagi Dapat ganda kayanya. Jadi cuba kalau kita fikir, kalaulah kita syarah sikitlah. Cerita ni kita syarahkan sikit. Maafkan saya ya, saya cuba untuk saya menghormati Brunei Darussalam dan saya yakin Brunei menggunakan hadis-hadis dhaif di dalam amalan seperti mana rakyat Malaysia untuk fadail amal, untuk motivasi, untuk berjuang dan sebagainya, kita beramal dengan hadis-hadis dhaif. Jadi bila kita ambil hadis ini dengan berpegang kata, andai katalah, jom kita ambil, kita duduk di Madinah ketika itu. Cuba kita bayang. Kita bayangkan. Sebab antara salah satu kaedah untuk kita nak berfikiran positif, antara kaedah untuk kita nak bersangka baik, antara kaedah untuk kita nak look on the bright side, salah satu cara untuk kita nak husnudzan ialah kita mesti dapat membayangkan sekiranya kita buat baik apa yang akan jadi. Jadi sebab tu saya nak ajak semua, jom kita cuba bayangkan. Jadi kita bayangkan. Kita bayangkan kalau kita duduk di tempat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dengan tiba-tiba mendengar orang mengatakan Abdul Rahman lambat sedikit masuk syurga disebabkan oleh hartanya yang banyak. Sekiranya Sayyidina Abdul Rahman tidak berfikiran positif, sekiranya Sayyidina Abdul Rahman tidak menjadi orang yang dididik oleh Rasulullah dengan pemikiran sangka baik, husnudzan, sudah pasti dia akan membakar semua harta dia. Betul tak betul? Betul. Tapi bila dia fikir balik secara logik dia fikir dalam keadaan memandang ke Allah Maha Kaya. Dalam Al-Quran sendiri Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasib kamu dengan dunia. Jadi aku berurusan kerana Allah, keluarkan zakat kerana Allah. Bukan ini satu jalan yang salah. Jadi aku mesti mengurangkan harta aku kerana Allah sebut dalam Quran wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa harta yang Allah bagi kat kita, kita kena keluarkan. Jadi aku mesti kena keluarkan harta tadi dalam keadaan yang Allah Ta'ala sayang juga. Apa dia? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini banyak ni saya baca hadis tu. Jadi kalau siapa tak tulis nanti lupa nanti. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat pada manusia lain. Jadi kalau aku dapat mengurangkan harta aku dan tolong orang lain, apa salahnya? Faham tak? Positif. Very positif. Okey, satu. Settle lah. Kita tengok pula kalau kita penduduk Madinah ketika itu. Kalau kita jadi penduduk Madinah ketika itu. Kurma kita tak jadi. Kurma kita rosak. Kurma yang menjadi makanan asas, sumber ekonomi asas bumi Madinah, rosak. Allah, habis harapan kita. Tahun ini kita tak ada duit untuk nak pergi jalan-jalan. Tahun ni kita tak ada duit untuk nak makan sedap-sedap. Tahun ini kita tak ada apa-apa, kita tak ada. Khalas, kita tak ada. Kita kata lagu tu, contohnya. Kita tak ada, kita kata. Tapi bila mereka bersangka baik dengan Allah Ta'ala, Nabi ajak kita husnudzan. Nabi ajak kita buat benda, berusaha dengan tangan kita, dan Allah nak tengok yang mana kita usaha. Betul tak betul? Betul. Allah nak tengok sejauh mana kita nak jaga PKP. Allah tak mau tengok kita terror tak terror. Allah nak tengok orang Brunei mana yang taat dengan pemerintah, yang jaga distance dan pakai mask. Allah tak mau tengok hang sihat ke tak sihat dah. Nak tengok taat ke tak taat dulu. Jom kita tengok. Okey, tengok kenapa saya cakap macam tu? Sebab jom kita tengok Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ada 5. Rasul Ulul Azmi ada 5. Okey?
Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi alaihim ajma'in. Okey, ini semua Rasul Ulul Azmi. Okey. So, Rasul Ulul Azmi, Nabi, tak usah tengok Nabi Ibrahim, tak usah tengok Nabi Musa, tak usah tengok Nabi Isa. Kita tengok Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad sudah. Nabi Nuh, ini pengikut-pengikutnya hanya 80 orang. Rasulullah sampai sekarang pengikut Nabi adalah triliun. Jadi sekiranya kalau nak tengok, Allah nak tengok berapa ramai pengikut, sudah pasti Nabi Nuh tak layak untuk duduk sebagai Rasul Ulul Azmi yang pertama. Sebab pengikut dia 80 orang saja. Tapi Allah nak tengok usaha yang dibuat oleh Nabi Nuh selama 950 tahun tanpa berputus asa, nak compare dengan Nabi Yunus yang hanya baru beberapa puluh tahun tapi dah rasa macam aku nak tak suka dah, bukan tak suka lah, aku hampa tak mau dengar cakap aku nah penduduk Nabi Nuh, Nabi Yunus bawa diri pergi ke laut dan ditelan oleh ikan Nun, betul? Tapi Nabi Nuh selama 950 tahun tak pernah Nabi Nuh give up buat usaha itu. Yang tu Allah nak tengok kita. Macam tu penduduk Madinah. Kamu tanam tak kurma? Tanam. Siram tak? Siram. Bubuh pengairan tak? Bubuh. Ambil benih yang bagus tak? Bagus. Kurma ajwah. Kurma Rasulullah. Bagus. Kurma Maryami. Bagus. Itu kurma rutab ada. Balah ada. Semua ada kurma yang Masya Allah. Sedap. Kita dengar pun rasa macam, nak buka puasa dah rasa macam nak puasa. Tapi bila kita cerita macam tu, maka kalau kita tengok, kalau penduduk Madinah tidak bersangka baik, semua mereka akan kata, kenapa kita ikut Muhammad? Ikut Muhammad, kurma kita tak jadi. Nampak? Betul. Okey, kita ambil pula Saidina Abdul Rahman bin Auf ketika membeli kurma yang buruk. Kalau kita fikir balik, lah, beli kurma buruk, siapa nak makan? Penduduk Madinah pun susah hati. Tak ada siapa nak beli. Kamu beli, siapa nak beli? Betul. Macam mana bisnes kamu? Kamu akan jadi lagu mana? Tak boleh. Tapi disebabkan kalau buat kerana Allah, pandang kerana Allah, insya-Allah ikhlas kita kerana Allah, sudah pasti saya yakin Allah juga yang akan bagi jawapan. Nampak? Allah hantar rombongan mai daripada Habsyah, dam, beli semua kurma. Oh, lupa saya nak sebutlah. Tahu tak mereka beli dengan berapa lipat kali ganda? Berapa Ustaz? 10 kali ganda. Masya Masya Allah. Allah. Kalian tak kurangkan harga ni. Allah. Allah boleh bagi orang Habsyah disebabkan nak ubat penyakit, menawarkan siapa ada kurma rosak, kami sanggup beli sebanyak 10 kali ganda. Allahu Akbar Allah. Sebab apa? Semuanya hasil dengan sangka baik yang diikuti dengan perbuatan baik. Sangka baik, perbuatan pun baik. Itu kata Allah Ta'ala. Jadi cuba kita belajar latih diri kita sekarang ni untuk sangka baik dalam semua benda. Sebab dengan melatih kita sangka baik, kita akan dapat, orang kata apa? Positive thinking, positive outcome. Positive thinking, positive outcome. Sangka baik dalam hadis orang Islam, sangka baik bawa jalan pergi ke syurga. Jangan tinggal yang ni. Sebab tu saya suka sebagai mukadimah ni, kita bagi tahu supaya latih otak kita ni kena latih. Maaf kalau saya sebut, jangan marah walaupun saya tahu host saya 2 orang adalah orang perempuan, saya tahu, tapi inilah contoh yang disebut dalam saya sebut ni, jangan kata saya ni kotor dan jahat pula, tidak. Saya nak kata inilah contoh yang diberikan oleh ulama nak menunjukkan kata nafsu kita, otak kita mesti dilatih baru dia boleh. Apa dia? Anak kecil, baby, kalau kita tak pisahkan dia daripada susu ibu dia, dia akan isap susu ibu dia sampai ketua. Betul tak betul? Sampai umur dia 6 tahun, sampai umur dia 11 tahun. Tapi kita kena latih dia untuk pisahkan daripada susu ibu dia. Sebab Allah abang 2 tahun saja susu,
ataupun 2 tahun lebih sikit dalam Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wahai ibu-ibu, susukanlah anak kamu 2 tahun berturut-turut bagi siapa yang nak menyusu dan dapatkan pahala dan juga nak bagi kesempurnaan menyusu. Jadi lepas 2 tahun nak masuk tahun 2 tahun setengah tu dah kena buangkan dah susu anak kita tu. Dia nak kena orang panggil bercerai susu. Nak bercerai susu tu kita kena latih tak baby tadi. Kita kena latih tak baby tadi nak bercerai susu. Betul. Kalau tidak dah ini ulama bijak. Ulama nak tunjuk kepada kita nafsu ini ibarat baby. Akal kita ibarat baby. Kita tak latih dia tak mau. Kita kena latih. Sekarang ni Allah nak didik seluruh penduduk dunia bersangka baik. Allah nak latih penduduk dunia bersangka baik. Kalau sekira belajar sangka baik. Kita kata duduk di rumah sangka baik. Kurang kerja sangka baik. Kurang bisnes sangka baik. Apa lagi? Dapat jumpa suami isteri selalu sangka baik. Kita tak mau pula dengan sebab kita duk jumpa selalu, saat lagi jadi bergaduh pula sebab kita tak sangka baik. Boleh Faham. Wallahu Boleh. a'lamu bis-shawab. Itulah macam contoh kan sekarang budak-budak tak pergi sekolah tapi kena belajar online. So sekarang ni budak-budak 7-8 tahun pun dah pandai pakai e-learning, teknologi. Pakai Zoom lah, meeting pakai Zoom semua. meeting Google lah. Kita umur pakai, berapa baru tahu. baru tahu. benda-benda ni, kan? Hebatnya saya cuba berfikir dalam pemikiran yang positif sebab Allah Subhanahu bukanlah kita kata memanglah kalau kita tengok dari segi Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf punya perbincangan pun 7 tahun, 7 purnama dan sebagainya. Okey, khalas. Saya cuma nak bagi tahu kata, kalau kita tengok dari segi pembentukan manusia, dari segi human habits, development, apa yang berlaku hari ini dia mesti akan berkait dengan 5 tahun akan datang. Orang-orang bisnes mesti tahu ya. Sebab we have to plan 5 years ahead of us. 10 years ahead of us. What we are supposed to do. Betul tak? Betul tak? Ini. Betul. Jadi pada saya, anak-anak yang dipaksa untuk belajar e-learning hari ini sebenarnya akan berguna 5 tahun akan datang. Betul. Allah Paksa nak pandai. prepare mereka, Allah nak prepare mereka untuk perjuangan 5 tahun akan datang. Supaya mereka esok yang nak mentadbir orang-orang muda. Anak umur 7 tahun sekarang, dia esok nak jadi 12 tahun. Jadi masa dia nak jadi 12 tahun, dia nak masuk sekolah menengah, barangkali ketika tu dah ada subjek IT yang dia kena ambil compulsory. Untuk bantu Malaysia memperkukuhkan firewall. Firewall ni istilah kita kan. Firewall ni benteng secara alam maya untuk benteng alam maya untuk pertahankan kerajaan Malaysia dan sebagainya daripada digodam oleh masyarakat-masyarakat yang tak bertanggungjawab kan. Mana kita nak tahu? Wallahu a'lam. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Mukadimah yang padat, tapi alhamdulillah banyak ilmu baru yang boleh kita ni ambil iktibar mengenai kisah-kisah sahabat-sahabat dan para rasul terdahulu yang mana boleh kita ni ambil sebagai pengajaran melalui apa yang kita ni alami masanya. Dan mungkin mungkin Ustaz boleh berkongsi sedikit macam mana Ustaz mengisi masa-masa kan di Malaysia masa ni PKP kan Ustaz. Mungkin bagaimana Ustaz meluangkan masa di rumah dengan aktiviti-aktiviti tertentu, mungkin boleh membagi guideline kepada rakyat di Brunei dan juga di Malaysia mungkin sebagai panduan supaya masa itu tidak terbuang begitu saja Ustaz. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, saya bukanlah orang yang mahir dan hebat. Hanya sahaja saya punya isteri terlibat dengan frontliner. Itu dah isteri saya seorang doktor. Jadi terlibat dengan frontliner. Jadi ini antara kelebihan pada saya lah. Antara kelebihan yang mungkin saya lalui yang orang lain tak lalui. Jadi saya boleh dapat first hand story. Apa yang saya cerita, first hand story saya boleh dapat, maklumat-maklumat. Dan kalau dari segi penjagaan pula, saya kena tunjukkan akhlak yang betul bila saya keluar daripada rumah. Sebab kalau tidak orang akan kata, apa bini ustaz? Bini ustaz pula dah, bini doktor. Silap pula dah.
bini doktor, tapi suami tak jaga keselamatan COVID, jadi fitnah pada saya. Jadi benda-benda ni semua kelebihan lah pada saya. Jadi antara yang saya cukup berminat untuk berkongsi dengan semua ialah untuk orang macam saya yang sentiasa on the go. Seminggu 2 hari saya akan keluar. Bila 2 hari keluar, dia bukannya hari ni keluar atau esok keluar. Dia kadang-kadang 3 hari direct sebab kita naik kapal terbang, kita kena berhenti dan sebagainya. And then sebulan tu kadang-kadang 2 minggu saya tak ada. And then buat sementara waktu ni, kalau sebelum ni umrah setahun ada mungkin sekali 2 kali kita kena pergi, dan memang sentiasa on the go, on the move. So untuk orang macam saya, inilah momen yang paling berharga pada saya sebab saya boleh duduk dengan anak saya 100%. Saya boleh duduk dengan anak saya 100%. Saya belajar habit mereka. Saya belajar tabiat anak saya. Sebab selama ni saya terlepas pandang banyak perkara. Especially dalam menjadi seorang bapa. Saya tak kata saya seorang bapa yang bagus, dah. Sebab ustaz-ustaz yang lebih tua daripada saya, mereka pesan, mereka kata pengalaman 8 tahun macam saya kahwin tak cukup untuk nak cerita ke orang. Cuma bila apa yang saya nak share hidup saya ni, saya banyak nak tengok sudut rumah saya nak tengok apa benda yang ada dalam rumah saya yang selama ni saya on the go, move on. Dan yang menariknya, kitab, saya boleh tengok kitab, saya boleh baca kitab, saya boleh menulis, saya boleh mendalami, saya jumpa kisah-kisah baru, saya jumpa idola-idola baru dalam kitab-kitab, saya dapat mendengar kalam-kalam daripada Habib-Habib. Jadi benda ni menjadikan saya rasa saya rasa penuh. Tambahan, saya tak compare dengan kehidupan orang lain. Sebab kakak-kakak berdua kena faham juga, sebab ada di kalangan kita yang mungkin mereka kerja di rumah daripada dulu. Mungkin ada di kalangan kita yang mempunyai anak dan adik-beradik yang ramai, sehingga kan waktu PKP ini menjadikan mereka nak berjalan dalam rumah mereka pun dah tak boleh dah sebab terlalu padat. Anak 7 orang, rumah mungkin ada 2 bilik sahaja, ruang tamu sikit dan sebagainya. Setiap kali nak makan, mesti makan mulut yang banyak. Maksudnya 7 orang. Sebab ni belum Ramadan lagi. Kalau kita kata Ramadan nanti kita dapat berjimat cemat, pada saya tak dapat juga. Sebab kalau kita tak jimat makan tengah hari dan pagi, kok mana pun kita ada sahur dan buka puasa. Betul. Dan buka puasa dan sahur, kita kata buka puasa ni, Nabi ada 2 kegembiraan. Ada 2 kegembiraan kepada orang-orang yang puasa. Sebab apa? Bila mereka buka puasa, mereka syok. Bila berjumpa Allah, nanti mereka syok. Jadi kalau buka puasa syok, tak syok kalau tak ada makanan. Maknanya manusia buka puasa akan syok dengan ada makanan. Jadi duit yang kita kata tak guna untuk makan tengah hari tadi, kita akan bawa untuk ke makan malam, untuk kita buka puasa ramai-ramai dengan meriah. Jadi pada saya, perkara ni kita kena pandang pada sudut, dan saya menyeru. Dah halang-halang tajuk ni kita cakap, kita seru terus. Saya seru terus sebab saya kenal dah geng-geng Alia Official. Saya sebut Alia Official tak apa kot, lagi nak sebut seorang-seorang. Jadi saya sebut lah geng-geng Alia Official. Tapi nama Wadi kena sebut lah. Tuan Wadi. Kita kena sebut lah tu. Hormat abang kawasan, kita kena hormat. Abang kawasan kita kena hormat. Sebab saya banyak belajar daripada Wadi. Sebab dia kan selalu dengan saya dalam kereta. Bila saya duduk di Brunei, banyak benda dia ajak dengan saya. Masya Allah, terima kasih. Okey, saya nak cakap ada. Saya yakin kawan-kawan Alia Official dan juga kawan-kawan saya di kuis dan juga Quizsell, dan juga saya punya NGO nama Team Dons. Semua ni ada Instagram. Tonton tulis je boleh. Kita buat kerja amal untuk bantu orang. Betul tak betul? Alia pun ada bantu orang juga kan? Jadi kita menyeru kat semua. Ni sebenarnya yang mendengar kita ni jangan ingat kata ni skrip daripada abang ustaz nanti ni duk abang promote lah apa. Dah. Hak ni saya senang. Depa tak ada tulis mesej apa kat saya. Depa cuma kata ustaz ready. Sat lagi pukul 9, Wadi abang pukul 9 masuk. Saya pun pukul 9 masuk. Jadi saya sekadar nak mengajak semua, ini antara saluran yang ada. Alia Official punya geng pun buat kerja amal.
Tim Dons pun buat kerja amal, Quizsel pun ada buat kerja amal. Jadi siapa-siapa yang rasa, atau quiz pun buat kerja amal. Jadi siapa-siapa yang rasa nak memberi sumbangan dan sebagainya, untuk orang-orang yang macam kita bincang tadi, anaknya ramai, mereka ada kekangan, sekurang-kurang kita dapat lepaskan mereka punya berah. Ingat, okey, saya boleh cerita macam ni, saya boleh cerita macam ni, walaupun isi rumah saya tak ramai, walaupun isi rumah saya tak sampai 11 orang, saya dulu duduk di Mesir, saya duduk rumah sewa. Rumah sewa saya 8 orang. Rumah sewa saya 8 orang. Sebab kami ada 4 bilik. Rumah saya ada 1 bilik, 2 bilik, 3 bilik, 4 bilik. Ada bilik yang duduk 3 orang, ada bilik yang duduk 2 orang, ada bilik yang duduk seorang. Sebab kecil ikut bilik tu. Jadi walaupun begitu, ada rumah yang ada 6 orang, ada rumah yang 3 orang. Tetapi rumah kami di satu tempat nama dia Shubro, ada satu tempat nama Dauron Shubro. Dauron Shubro ni dia macam center. Tempat orang naik bas, tempat orang naik van, dia panggil tramco. Dekat Mesir. Jadi kalau di Shubro ni, siapa yang duduk kawasan keliling Shubro tu, kalau nak keluar daripada Shubro, antara tempat favorite spot mesti main dekat Dauron Shubro. Dan rumah saya dekat dengan Dauron Shubro. Kami punya rumah, orang lain, satu kampit berah yang 50 kilo tu boleh tahan sebulan, 2 bulan. Rumah kami 2 minggu je habis. Sebab apa? Orang main menyenggah, kita masak. Orang main menyenggah. Don, kami main nak pergi naik Dremco, ingat nak pergi Alexandria, tapi sat lagi kot. Main tinggal makan rumah orang dulu ya. Kata boleh, main. Jadi kita boleh rasa perasaan tu. Berah kita habis sebab ada banyak mulut kita nak bagi. Tapi alhamdulillah, kita ikhlas, jangan takut. Jadi saya pun nak bagi tahu kepada semua yang menonton, ada keluarga yang mulut nak makan dia tu ramai. Sekurang-kurang kalau kita dapat buat amal kebajikan, tapi especially orang yang buka puasa. Dalam satu hadis Nabi au kama qol, Nabi kata, siapa yang memberi makan orang yang buka puasa. Ni kita cakap kan, kita nak cakap kan. Siapa yang beri makan orang yang buka puasa, dia akan dapat pahala orang yang buka puasa tu tanpa kurang orang tu punya pahala sedikit pun. Maknanya, contohnya, ni kita bagi contoh. Kakak 2 orang beli makanan bagi saya makan. Contohnya, kakak 2 orang beli makanan bagi saya makan buka puasa. Kakak 2 orang ni, saya sebut kakak 2 orang ni, maknanya orang tahulah, orang perempuan ada hari yang dia boleh puasa, ada hari yang dia tak boleh puasa. Okey? Allah bagi cuti ABC. Okey? Allah bagi cuti ABC. So, orang perempuan yang mana yang tak boleh puasa, misalnya kakak 2 orang bagi saya makan. Apa yang saya baca Quran hari ni, apa yang saya semayang hari ni, apa zikir yang saya dapat hari ni, ketika mana saya makan buka puasa tadi, pahala tadi Allah jadikan 3. 1 untuk saya, 1 untuk kakak, 1 untuk kakak. Tanpa kurang yang saya punya. Allah doublekan jadi 3, jadi 4, jadi 5 pahala tadi tu. Bayangkan kalau yang kita bagi makan ini adalah keluarga-keluarga yang memang susah dan mereka keluarga yang soleh. Keluarga yang susah, keluarga ini banyak zikir. Keluarga yang susah ataupun kita kata anak-anak tahfiz yang mana yang tiap-tiap hari akan mengulang Al-Quran. Pahalanya akan datang. Masya Allah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. 1 pahala sama dengan 10. Ini bulan biasa. Di bulan Ramadan dia jadi berapa? Berlipat kali ganda, Ustaz. Berapa kali ganda? Cepat. Agak aja. Cepat. Kalau di bulan bulan biasa, kalau di bulan biasa 1 benda baik digandakan 10. Kalau bulan Ramadan berapa? 100 kali ganda. 100. Miskin. Allah Ta'ala bagi 700. 700 kali ganda. Masya-Allah. 700. Tapi nanti dulu. Itu pahala. Tapi dari segi jumlahnya, Allah Ta'ala kata dalam hadis Nabi Nabi kata kat kita, siapa yang buat 1 pahala sunat, bagi makan orang buka puasa, wajib ke sunat? Sunat betul tak? Sama dengan 1 pahala wajib di bulan yang lain. Jadi bayangkan, satu kebaikan
kali dengan 10 kali dengan 700 kali dengan 1 pahala wajib di bulan yang lain. Allah. Macam pahala wajib. Dia jadi macam pahala wajib tapi beratus kali ganda. Ui, tak terkira banyaknya. Ini antara yang Rugilah kalau saya tak buat. Yes, inilah jawapan kepada bila Alia Official tanya saya, duduk di rumah ni nak buat apa? Inilah ruang-ruang yang saya cuba cari. Selain daripada menyebarkan ilmu ni orang nampak macam ni saja. Kita juga nak menyebarkan wang, salurkan wang, pendapatan. Tak dapat bergerak, bagi kepada orang yang boleh bergerak. Cuma, nanti full stop. Cuma, nada agak tenang. Cuma, berhati-hati dengan skamer yang jahat. Bila nak bagi, selidik dulu. Ingat, ini saya cerita ni sebab apa? Nak bagi semua orang faham. Ni dalam ni ada lebih kurang 500 orang duk tengok ni, kena faham. Zaman sekarang ni saya tulis ni. Nanti takut tak nampak. Tapi kat situ pun nanti akan ada orang tulis. Tapi tak boleh nanti tengok nota saya, malulah saya. Okay, saya tulis lah. Okay. Saya tulis ni. Nak bagi faham. Nampak? Ni. VUCA. Sekarang ni adalah VUCA World. Orang panggil VUCA World. Dunia hari ini hidup dengan 4 benda ini. Benda ni benda yang Apa tu, Ustaz? benda ini terjadi disebabkan kita kata suasana hari ini. Jadi kesimpulan hujung ni nanti yang paling bahaya. Kesimpulan hujung ni. Apa dia? V. V volatility. Sekejap. Saya bagi betul, bagi saya sebut betul. Betul. Volatility, betul. Volatility ni maknanya benda yang fluctuate, benda yang up and down. Jadi hari ni cuba kita tengok. Maaf. Saya sekadar sebut saja. V adalah untuk volatility. Volatility ni maknanya benda yang up and down. Tengok tahun 2019 aman. 2020 terus siapa pun tak boleh bergerak, duk kerah begitu. Sekarang orang kata apa? Saya rasa mungkin Brunei pun akan agak terkesan juga sebab minyak agak sedikit goyang hari ini, betul kan? Mestinya. Jadi kan 2019 kan tenang saja. Tiba-tiba 2020 gedung. Macam tu. Dia bukan macam tu. Dia macam ni. Gedung. Lepas tu lagi gedung. Naik balik. Tu. Sama juga macam anak-anak. Tadi kan kakak-kakak beritahu. Dulu budak-budak belajar, cikgu kata tak apa, tak pandai IT pun, pandai hak lain pun okey. Tiba-tiba 2020, pedum. Terus kena belajar pandai. Allah, cikgu menjadi sayang, tak tahu lah. Esok lusa, tak payah pula balik. Boleh balik. Dia jadi naik turun. Nama dia volatility. Ini hari ni punya, minta maaf. Ini hari ni. Semua. Malaysia, Brunei, Amerika, US, Australia, New Zealand, Mesir, Arab Saudi. Ini Arab Saudi. Dulu perempuan tak boleh bawa kereta. Tiba-tiba boleh bawa kereta pula dah. Betul lagi kata orang ni tak boleh masuk. Orang ni dia jadi semua jadi macam tak menentu. Tu volatility. Lepas jadi macam tu, bila suasana kacau, dia akan mai pula U. U apa? Uncertainty dia panggil. Ketidakpastian. U tadi, dia dah naik turun. Hang tak tahu naik turun ni naik ke turun ke, esok naik ke turun ke, naik ke turun, tak tahu. Bila tak tahu, kita jadi tak menentu. Bila kita jadi uncertain, bila kita jadi uncertainty, mai yang ketiga. C. Complexity. Dia akan jadi complexity. You nak buat decision susah. Betul tak? Macam, saya sebut Alia Official. Alia nak jual tudung mana satu? Dia jadi macam, alamak, orang nak pakai passion ni. Kan sebab hari tu tengok, dia kata macam boleh pakai passion bersahaja. Dia tengok macam nak kena ni. Hak ni nak kena buat telkung ke tak buat telkung? Dia jadi fikir macam ni susah. Dulu senang kita boleh tagak. Ramadan kali ni orang akan pakai lagu ni. Raya, insyaAllah orang nak pakai yang ni. Kita boleh tagak. Lah ni tak boleh. Dia jadi kompleks. Dia macam mana? Betul tak? Kita jadi pening pala. Betul? Lepas dah jadi volatility. Lepas volatility kita jadi uncertainty. Lepas uncertainty kita jadi complexity, maka dia akan keluarlah yang A tadi. Apa dia? Ambiguity. Ya ke tak? Ya ke tak? Ya ke tak? Dia jadi tak jelas. Ada tak ada? Ada tak ada?
Ada tak ada? Ni Alia official boleh teruskan ke tak ni? Ni apa sekolah ni boleh On ke teruskan ke tak tak? on? Yang ni on ke tak on? Dia jadi tak tahu. Habisnya dia jadi tak tahu. Last kali bila semua orang jadi tak tahu, hujung dia. Ingat tak saya kata tadi? Hujung dia saya nak berkeluar apa tadi? Ingat tak? Hujung. Apa dia? Hujung dia yang saya kata bahaya tadi? Bila semua orang tak tahu, ni untuk orang Brunei juga ni sama. Bila semua orang mula tak tahu, maka akan keluar satu makhluk. Makhluk ni jahat sebenarnya. Namanya scammer. Dialah yang akan main di tengah-tengah orang. Dialah yang akan ambil lagi kad kredit orang. Dialah yang akan tipu orang. Dialah akan suruh orang melabur lah yang tu yang ni. Dia akan main. Dia keluar. Dia kata, "Encik, kami ada lagu ni. Kita pun dah lah kita tadi volatility. Lepas tu kita jadi uncertainty. Kemudian kita jadi complexity dalam ni berserabut bagai. Lepas tu dia akan main pula tadi tu yang ambiguity. Lah bila satu orang main kata, kami telah memastikan kami punya keadaan bertahan selama 1-2 tahun ini, maka saya rasa encik patut melabur dengan kami. Pam, kita pun terjebak. Itu saya pesan lah. Jadi berhati-hati. Nak buat baik, berpada-pada dan berhati-hati. Okey? Boleh itu antara yang saya pesan tadi. Maknanya buat keluar duit bagus. Derma semua bagus. Tapi sebab kita duduk kat rumah, kita ada online sekarang. Kita boleh bagi derma kawan ni RM1, kawan ni RM2, kawan ni RM5, kawan ni 1 Brunei, 2 Brunei, 3 Brunei. Tapi dalam masa yang sama, kena berhati-hati. Nak bagi kat siapa? Kena selidik dulu. Fatabayyanu. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh tak layan ada question, ada soalan ni dari kita tengok boleh kata tak masalah, kita tengok Okey, ada yang tanya ni, Assalamualaikum Ustaz, dalam keadaan sekarang COVID ni macam mana kita nak bayar zakat Ustaz? Macam mana dengan akad dalam zakat? Ada ke dekat Malaysia macam mana, kena bayar online ke apa ni? Online. Akad ni dia dah termasuk macam ni. Okey, saya cerita dulu Saya bagi jawapan dulu. Lepas tu saya hurai. Boleh faham Boleh. Sepatutnya nak hurai dulu baru bagi jawapan. Tapi takut sekejap lagi tak dan ke apa, saya bagi jawapan dulu. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Alia, kita ni nak live sampai berapa lama? Sebab takut sekejap lagi dah habis masa. Dia buang kita punya live ke, dia boleh terus. Brunei special ke, dia boleh terus. Tak sure, dia 1 jam. 1 jam. Dia selalu 1 jam, lepas tu dia cut. Tapi hari tu dengan Heliza, dia tak potong. Heliza ada dalam ni. Kan Heliza betul tak? Cuba tengok saya. Cuba tengok Heliza. Dia tak potong. Masa dengan Heliza Helmi tak potong. Heliza ada join kita tadi. Tengok. Dia tulis Ada macam. tadi nampak dia. Dia ada tulis. Hari tu dengan Heliza sampai dekat 1.5 jam. Dia tak potong. Masya Allah. Tak tahu. Kok Heliza ada buat nyanyi apa kat Instagram ke apa. Dia shock. Okey, kita sambung apa tadi nak bagi tahu nak bayar zakat. Okey. Pertama sekali, ketika PKP ini bayaran zakat adalah secara online. Maknanya kalau di Malaysia masuk saja zakat.com.my, itu untuk wilayah persekutuan lah. Di semua negeri di Malaysia ada 14 negeri, ada 14 laman web zakat. Selangor ada LZS, PPZ yang saya baca tadi, Zakat Kedah. Zakat Kedah lah ni ada Zakat on Touch, ZOT, Zakat on Touch. Zakat Kedah lah ni canggih. Zakat Kedah lah ni canggih. Dia app saja. Masuk apps boleh terus bayar zakat. Dia link dengan kita punya debit card ke macam mana. Ada terus bayar. Sup laju je. Lah ni, jadi saya bagi tahu dulu. Untuk PKP, bayaran zakat adalah secara online. Titik. Itu dulu. Okey, itu jawapan. Maknanya saya dapat mana orang tanya? Mestilah daripada pusat zakat di seluruh Malaysia dan fatwa daripada Malaysia, fatwa negara Malaysia, persekutuan. Okey, settle. Maknanya zakat bayar online. Okey, settle. Zakat online sah. Okey. Orang timbul soalan, akad macam mana? Orang tanya, akad macam mana? Sebab patutnya zakat dia kata inilah zakat fitrah saya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Yang orang tanya banyak zakat ni, orang tanya banyak zakat fitrah.
Tapi jangan lupa tiap-tiap bulan kita kena bayar zakat pendapatan. Inilah zakat fitrah saya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala